Antara paparan menarik hari ini. Sultan Selangor ingatkan penjawat awam jangan malas. Dua ahli Parlimen Perikatan Nasional dipindah kerusi atas permintaan sendiri. Tiada lagi politik merapu dalam sidang Dewan Rakyat. Siapa politik boleh dibuang. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah mengingatkan penjawat awam di negeri itu supaya tidak lalai dan malas sehingga menyebabkan projek-projek pembangunan tergendala atau berdepan masalah. Baginda turut menasihati mereka agar melakukan anjakan paradigma dalam setiap tugasan dan tanggungjawab yang diamanahkan. Titah baginda berita mahu kerana birokrasi dan peraturan yang menyusahkan dalam urusan-urusan kerajaan dikurangkan segera. Perlu ada sense of urgency dan bertindak segera dalam memastikan perkhidmatan berkaitan rakyat diselesaikan dengan pantas dan sempurna. Berita amat bimbang sekiranya sikap dan kebiasaan sebegini masih ada dalam pemikiran penjawat awam. Rakyat beta yang akan terus menanggung akibatnya. Beta akan terus memantau dan memahati tindak tanduk para penjawat awam dan kualiti perkhidmatan awam di Selangor ini. Sultan Selangor turut menyerut agar semua pihak membuat persediaan dalam menghadapi cabaran perubahan iklim seperti musim kemarau. Titah baginda, tahap kesedaran terhadap penggunaan air secara berhemah masih berada dalam tahap paling rendah sehingga menyebabkan kadar penggunaan domestik yang tinggi dianggarkan 215 liter seorang sehari. Oleh itu, berita menyerut seluruh rakyat untuk bersama-sama menggunakan air harian secara cermat dan berhemat bagi menyumbang kepada peningkatan simpanan air semasa. Sultan Sarafuddin turut berkenan menzahirkan ucapan tahniah kepada Pentadbiran Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri di atas pencapaian prestasi kewangan kerajaan negeri bagi 2023. Titah baginda, Rizab Kerajaan Beta melalui kumpulan wang di satu kad merekodkan angka berjumlah 3.5 bilion ringgit kutipan hasil negeri pada 2023 melebihi sasaran iaitu sebanyak 2.7 bilion ringgit. Beta berharap prestasi kewangan ini dapat ditingkatkan dan Selangor akan terus kekal menjadi penyumbang keluaran dalam negara kasar terbesar untuk Malaysia. Titah baginda lagi, persidangan mesyuarat dua Selangor itu seharusnya menjadi contoh terbaik pada rakyat. Dengan semua perbahasan mestilah berlangsung penuh integriti serta bertanggungjawab, bukan menjadi medan menambah fitnah, membesar-besarkan isu sensitif serta berita palsu. Sidang dua Selangor dijadualkan berlangsung selama 2 minggu. Dua ahli Parlimen Perikatan Nasional yang kini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditukarkan kerusi atas permintaan sendiri. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberitahu bahawa dia membenarkan pertukaran kerusi ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal dan ahli Parlimen Tanjung Karang Dr. Zulkifli Hanafi. Katanya mengikut peraturan mesyuarat iaitu sebagaimana yang baik pada pertimbangannya. Apabila masuk ke Dewan Rakyat, ahli Parlimen ada pilihan, mereka boleh tulis surat kepada saya sekiranya ingin berpindah ke kerusi. Katakan ahli Parlimen tidak selesa dengan kawan sebelah, mereka boleh tulis surat. Saya tidak akan tanya apa-apa soalan. Kamu tidak selesa pada pertimbangan saya, kalau nak pindah, boleh pindah. Saya takkan hadkan mana-mana atau sesiapa pun. Dalam kes Bukit Gantang dan Tanjung Karang, kedua-dua dipindah ke tempat baru atas permintaan mereka. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan berhubung keputusan Dewan Rakyat menukar kursi ahli Parlimen Bukit Gantang dan Tanjung Karang. Terdahulu, Taqiyuddin Kota Baru meminta penjelasan kedudukan kursi dua ahli Parlimen tersebut. Katanya yang menjadi kemusykilan kami hari ini terdapat dua ahli Parlimen sehingga saat ini masih lagi disklasifikasi sebagai ahli Parlimen PN. Berdasarkan kedudukan kursi iaitu Tanjung Karang dan Bukit Gantang sebelum ini duduk di kalangan ahli Parlimen Pembangkang dan kini ditukar tempat lain. Oleh kerana kedua-dua ahli Parlimen ini masih lagi diklasifikasi sebagai ahli PN, saya dengan rendah diri ingin mendapat pencerahan dari Dewan Rakyat bahawa arahan dan pindahan mereka ke tempat itu atas asas apa dan siapakah yang membuat apa-apa tindakan yang menyebabkan mereka berpindah ke duduk ke tempat baru. Untuk rekod, Syed Abu Hussein dan Zulkifli kini duduk di Blok E. Difahamkan buat masa ini blok itu menempatkan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dari Parti Muda yang tidak menyokong kerajaan mahupun PN. Selain itu, blok itu juga dihaskan kepada ahli Parlimen PN yang menyokong kerajaan perpaduan. Selain Syed Abu Hussein dan Zulkifli, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Zahiri Kecik Jelil berada dalam blok itu. Suhaili, Muhammad Azizi dan Zahari juga mengumumkan sokongan kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberi amaran kepada ahli Parlimen Kerajaan mahupun pembangkang supaya meninggalkan pertelagahan politik mereka di luar Dewan. Dalam ucapannya pada sesi pemasyurat, sebelum memulakan sesi pertanyaan menteri, Johari berkata dia dan timbalan-timbalannya tidak akan bertolak ansur dengan ahli Parlimen mempergunakan Dewan Rakyat sebagai gelanggang untuk menghantam musuh politik mereka. Katanya masalah-masalah yang berlaku di luar Dewan Rakyat sama ada peperangan yang berlaku antara parti dengan parti atau apa-apa juga melalui media sosial, selesaikanlah di luar dan jangan mengheret semua itu ke dalam Dewan Rakyat.
Mana-mana ahli parlimen menggunakan platform ini untuk tujuan mengenakan kawan-kawan, kita akan pastikan mengenakan tindakan sewajarnya. Johari juga mengingatkan ahli parlimen bahawa mereka telah melafazkan ikrar rukun negara di Dewan Rakyat lebih awal hari ini dan oleh itu perlu berusaha untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut. Menurut Speaker, ahli parlimen masih menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat yang mengikuti persidangan parlimen melalui pelbagai platform. Katanya ahli YB hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan yang seperti yang kita telah ikrarkan tadi. Saya dan timbalan-timbalan saya akan tegas bahawa kami tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan sekiranya ahli-ahli YB tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Dalam pada itu, Johari turut mengingatkan semua ahli Dewan Rakyat untuk sentiasa mematuhi peraturan sepanjang persidangan. Katanya ini selaras dengan titah diraja yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15. Sultan Ibrahim menyentuh pelbagai isu termasuk teguran kepada semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Johari turut memperingatkan ahli parlimen tentang beberapa peruntukan dalam peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang sentiasa perlu dipatuhi. Antaranya Peraturan 36/8 yang membataskan perbincangan mengenai kelakuan atau sifat Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Negeri atau beberapa kategori jawatan lain. Selain itu, Peraturan 36/7 yang memperuntukkan nama Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu atau Yang di-Pertuan Negeri tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi majlis mesyuarat. Selain Peraturan 36/10-C yang menetapkan kesalahan kepada peraturan menggunakan perkataan yang menaikkan perasaan bersakit-sakit atau bermusuh-musuhan antara kaum dalam masyarakat di Malaysia. Ahli parlimen juga diingatkan supaya tidak melanggar mana-mana syarat dalam Perlembagaan Persekutuan atau Akta Hasutan 1948. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.